Okey, seterusnya kita nak tengok 11.4, isu kesihatan berkaitan dengan keimunan manusia. Okey. Kat sini kita nak tengok penyakit AIDS ataupun sindrom kurang daya tahan penyakit, ya. Penyakit AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Okey, kita nak tahu sedikit tentang penyakit AIDS ni. Okey, kita tengok. Jadi untuk ini saya nak awak buat macam ni, ya. Okey, saya nak awak buat macam ni. Kita tengok di sini. AIDS. Pertama sekali saya nak suruh awak cari maksud AIDS. Apa dia maksud AIDS? Awak boleh refer buku teks tadi, ya, maksud AIDS. Dan apakah virus penyebab AIDS? Virus yang menyebabkan AIDS adalah HIV virus. Yang inilah rupanya HIV virus ni. Okey. Dan bagaimanakah tindakan virus HIV ni? Kalau dia masuk dalam badan kita, apakah tindakan dia pada badan kita? Kat sini ada. Kat dalam buku teks ni pun dah ada. Okey. Virus HIV akan membiak di dalam limfosit. Dia akan membiak di dalam limfosit manusia dan akhirnya akan memusnahkan limfosit tersebut. Okey, ini dia punya tindakan dia. Lepas tu kita sambung lagi. Okey. Saya rasa yang itu sajalah. Virus HIV membiak di dalam limfosit dan akhirnya memusnahkan limfosit manusia. Sedangkan kita tahu limfosit adalah sejenis sel darah putih yang terlibat dalam penghasilan antibodi. Secara tak langsung, virus ini telah memusnahkan kita punya sistem keimunan badan. Jadi sistem keimunan seseorang sudah dilemahkan. Apabila limfosit dimusnahkan, maksudnya tidak ada lagi penghasilan antibodi. Kalau tidak ada lagi penghasilan antibodi, sistem keimunan seseorang telah dilemahkan. Jadi awak sambung kat sini. Oleh itu, sistem keimunan seseorang sudah dilemahkan dan badan mudah dijangkiti penyakit. Akhirnya sistem keimunan dilumpuhkan dan pesakit akan mati disebabkan oleh jangkitan patogen lain. Ini cara dia bertindak dalam badan kita. Okay. Seterusnya kita tengok medium sebaran. Medium sebaran. Bagaimanakah dia boleh masuk dalam badan kita? Okay, dia boleh masuk dengan cara medium dia. HIV memasuki badan melalui proses pemindahan bendali badan. Contohnya seperti darah. Jadi HIV ni dia boleh masuk ikut darah. Dia boleh masuk ikut air mani ataupun dia merentasi plasenta. Plasenta ni uri lah. Dia boleh rentas plasenta dan seterusnya sampailah kepada bayi dalam kandungan. Perempuan yang dijangkiti virus HIV boleh pindahkan virus ini kepada bayinya semasa kehamilan, kelahiran ataupun semasa penyusuan. Dalam susu pun dia boleh masuk. Ini dia punya medium sebaran dia. Seterusnya kita tengok cara sebaran. Bagaimana dia boleh menyebarkan penyakit ini. Okay. Kat sini pun ada. Okey. Individu yang dijangkiti HIV, dia boleh tersebar melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang dijangkiti. Okey. Melalui hubungan seks yang tidak dilindungi. Maksudnya kena pakai kondom lah kat sini, ya, dengan individu yang dijangkiti. Mereka juga boleh dijangkiti melalui apabila berkongsi jarum yang tercemar. Jarum yang tercemar contohnya seperti penagih dadah lah. Selalunya penagih dadah ni akan berkongsi jarum suntikan kan. Jarum yang telah tercemar yang telah digunakan untuk menyuntik dadah ataupun dakwat tatu. Kalau kita buat tatu
kita akan kongsi jarum tu dengan jarum orang lain. Sebab jarum tatu ni dia akan tembus sampai ke dalam darah. Selain itu, HIV juga dapat disebarkan melalui pemindahan darah yang tercemar. Contohnya kalau kita buat pemindahan darah di hospital, kita terima darah daripada darah yang tak disaring lagi ke apa ke, HIV juga boleh disebarkan melalui pemindahan darah yang tercemar dengan virus HIV. Jadi kalau kita nak buat pendermaan darah yang sebelum kita dermakan darah kita tu, pihak hospital akan cek dululah darah kita tu sama ada virus HIV ataupun tidak. Okey. Jadi saya nak awak buat tugasan ini. Okey. Dan langkah-langkah pencegahan. Apakah langkah-langkah pencegahan untuk penyakit AIDS? Okay, langkah-langkah dia ada dah kat sini. Okey. Langkah pencegahan ni awak salin saja. Berhenti daripada menderma darah bagi pengidap AIDS atau disyaki mengidapnya. Kita tak boleh menderma darah. Gunakan kondom dalam melakukan hubungan seks bersama pasangan. Sekiranya pasangan kita tu ada HIV lah. Kalau tak ada, tak apa. Elakkan daripada berkongsi jarum dengan pesakit AIDS jika anda adalah penagih dadah. Tapi kalau orang dah penagih dadah ni, dia tak kira dah kan. Dia kongsi je. Tapi kalau kat hospital tu, kalau nurse datang cucuk kita kat sekolah, biasanya dia akan gantikan dengan jarum yang baru. Elakkan daripada berkongsi barang peribadi, contohnya seperti berus gigi. Sebab apa berus gigi? Sebab kadang-kadang masa kita berus gigi, kita akan berlakunya pendarahan pada gusi. Jadi kita tak nak kongsi berus gigi dengan pesakit AIDS. Elakkan daripada mengandung sekiranya anda pengidap AIDS atau disyaki mengidapnya. Kalau boleh, elakkanlah daripada mengandung sebab kita takut virus tadi akan tersebar kepada anak dalam kandungan. Jika terdapat luka, pakai glove. Kalau kita nak rawat pesakit AIDS, kalau pesakit AIDS tu ada luka, seeloknya kita ni pakai glove. Basuh pakaian yang terkena darah pesakit AIDS dengan rendaman air panas. Sebab air panas ni boleh memusnahkan virus HIV. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya nak buat salin. Ini cara jangkitan HIV. Okay? Ni ada 4 ni cara jangkitan ni. 1, 2, 3, 4 pun saya nak awak salin lah. Yang ni saya cari daripada Google lah. Saya cari daripada internet. Jadi awak salin. Okey, kita nak tengok sikit macam mana cara HIV ni membiak dalam kita punya sel darah putih. Kita tengok sini ya. Ini adalah contoh virus HIV. HIV ni bila dia masuk dalam badan kita, dia akan menyerang sel limfosit T. Sebab sel limfosit T ni adalah satu-satunya sel limfosit yang boleh menghasilkan antibody. Jadi dia akan masuk, dia akan attack. Yang ni adalah limfosit T lah contohnya. Jadi dia akan masuk dalam sel limfosit T ni tadi. Apa yang dia buat? Virus ni dia akan menggunakan komponen-komponen sel limfosit ni tadi untuk dia duplicate diri dia menjadi lebih banyak. Dia guna semua komponen-komponen struktur-struktur dalam sel limfosit T ni tadi untuk dia perbanyakkan diri dia. Nampak tak? Daripada 1 dia akan jadi 2. Dia akan replicate diri dia. Dia akan jadi banyak sampailah sel limfosit T tu rosak, musnah. Okey? Jadi lepas sel limfosit T tu dah musnah, dia akan keluar daripada sel limfosit T tu dan dia akan serang pula sel limfosit T yang lain pula. Ini cara dia membiak. Dia gunakan semua kompartmen dalam sel yang dia duduk tu. Dia akan replicate diri dia jadi banyak. Dia musnahkan sel perumah dia. Kemudian dia akan diserang sel limfosit yang lain. Ini cara macam mana dia membiak. Okay? Macam mana dia musnahkan kita punya. Bukan saja dia musnahkan, dia membiak lagi kat dalam tu dengan banyak. Okay? Dan ini adalah cara pembiakan virus HIV. Okay? Jadi yang inilah saya nak awak buat nota ni lah. Tolong selesaikan nota ni.
Okey, itu saja untuk 11.4.